Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan terima kasih atas doa daripada korang semua. Hari ni akak nak kongsikan satu pengalaman seram yang dialami juga oleh salah seorang subscriber. Subscriber yang akak maksudkan dikenali sebagai Azlim Aziz. Apa yang dilalui oleh Azlim Aziz? Apakah pengalaman seram yang dilalui oleh Azlim? Kalau korang nak tahu, jom layan cerita Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk perkongsian seram pada kali ini berlaku pada tahun 2022. Macam yang Kak maklumkan tadi, ia dikongsi oleh saudara Azlim. So masa tu musim cuti sekolah, awal bulan 9, masih baru lagi korang. Kalau korang ingat, baru-baru ni kan cuti sekolah. So masa tu Azlim telah dipelawa oleh Abang Fus, iaitu rakan baik Azlim, untuk pergi ke Kuala Lumpur. Jadi Abang Fus sebenarnya dia nak balik ke Terengganu, nak hantar isteri dengan anak-anak dia balik bercuti. Maklumlah cuti sekolah. So biasanya kalau cuti sekolah memang selalu macam tu. Memang wife dengan anak ni akan balik ke rumah mak ayah dia, balik kampung lah kan. Jadi alang-alang sehaluan macam tu Abang Fus dia tanyakan kepada Azlim, Lim, nak tak kalau Lim ikut abang pergi KL, pergi rumah abang. So bila dipelawa macam tu, Lim kata okey bang, saya okey je, tak ada masalah bang, boleh je. Alang-alang dah cuti macam ni kan. So bila dah dapat kata persetujuan macam tu, Abang Fus pun dia pergi ambil dulu Azlim dekat Kota Baru, sebab Azlim memang tinggal di Kota Baru. Kemudian mereka pun menyusul pergi ke kampung isteri Abang Fus ni yang terletak di Terengganu. Daripada rumah isteri Abang Fus ni lebih kurang pukul 10.30 malam macam tu, Abang Fus dengan Azlim memulakan perjalanan untuk menuju ke Kuala Lumpur. Daripada perjalanan tu lebih kurang pukul 12.30 macam tu, mereka rasa lapar. Lepas tu mereka nak berhenti di Dungun Terengganu untuk makan. Jadi bila mereka berhenti tu, mereka carilah kedai makan yang bersesuaian, yang mengikut cita rasa mereka, yang mereka rasa okey kedai tu. So mereka berhenti, mereka makan. Selesai makan tak lama pun, sekejap je, mereka meneruskan perjalanan sehingga menuju ke Kemasik Kemaman. Sebelum mereka nak menuju ke Kemasik Kemaman tu, mereka perlu melalui satu jambatan lama. Untuk pengetahuan korang, pada permulaan perjalanan mereka semuanya berkeadaan baik, tak ada apa-apa masalah pun. Tapi apabila mereka mula menaiki jambatan tersebut, alangkah terkejutnya apabila Abang Fus telah terpandang pada satu susuk tubuh perempuan. Susuk tubuh tu berpakaian serba putih bercampur dengan hitam macam tu lah. Dia putih macam nak kelabu-kelabu macam tu, macam lusuh. Lepas tu bercampur hitam macam tu. Sementara rambut perempuan tu mengurai panjang berwarna hitam korang. Lepas tu perempuan tu dalam keadaan posisi dia memandang tepat ke arah kenderaan mereka dalam keadaan menunduk. Cuba kita imaginekan, kita tengah drive, tiba-tiba nampak ada gegel kat tepi jalan dalam masa-masa dah memang dah pagi buta macam tu, dalam keadaan berdiri memandang ke arah kita. Gegel tu seorang je duduk dekat atas jambatan tu tau. Lepas tu gegel tu pandang tepat dekat kita. Apa kita nak buat? Abang Fus dia tak nak ganggu pemanduan Azlim tau.
So dia tak bagi tahu Azlim. Sangkaan dia Azlim takkan pandang benda tu tau. Tapi malangnya Azlim pun ternampak benda yang sama. Cuma bezanya Abang Fus nampak daripada jauh, dia dah nampak. Tapi Azlim dia tak alert. So bila dah dekat, memang betul-betul mendekati pada susuk tubuh tu, barulah dia terperasan, alamak bang, apa benda tu bang? Macam tu kan. Lepas tu Abang Fus kata teruskan drive. Kau jangan tengok tepi jangan tengok Lim kat tepi Lim macam tu kan. Tapi kita lagi dilarang lagi, kita nak tengok. So Lim memang tengok lah dekat tepi kan. Jadi bila Azlim tengok, Azlim terkejut lah masa tu. Dia rasa macam apa benda pula gegar tiba-tiba tepi jalan macam tu kan. So Azlim meneruskan pemanduan dia seperti yang disuruh oleh Abang Fus tau. Bila diteruskan pemanduan dia, dia menuruni jambatan tu. Alhamdulillah, lega rasa dah jauh dari jambatan tu. Tapi kan korang, Abang Fus dia tengok di cermin sisi tau. Perempuan yang dia nampak depan mata dia tu, bila dia orang dah meninggalkan perempuan tu, di cermin sisi memang tak ada siapa-siapa pun atas jambatan tersebut. Jadi Abang Fus tak jelaskan perkara ni kepada Azlim sebab tak nak ganggu pada fokus Azlim tau untuk bawa kereta. Jadi bila dah menuruni jambatan yang Kak cakap tadi, kemudian Azlim pun dia terfikir, dia kata dekat Abang Fus, bang, saya rasa tak sedap hati lah bang nak teruskan guna jalan lama ni bang. Saya rasa macam lebih baik kita ambil highway lah bang. Sebenarnya Abang Fus memang nak cakap benda yang sama, tapi dah kebetulan Azlim memang keluarkan dulu cadangan tu. Abang Fus apa lagi on. Abang Fus cakap elok, memang elok sangat. Kita masuk highway je, kita tak payahlah guna jalan lama. Abang dah tak rasa dah jalan lama ni macam selamat. Yang berasa macam meremang. Lagipun dalam lagi pun Abang Fus sebenarnya nak bagi tahu lagipun dah nampak tadi kan. Lepas tu Azlim bagi tahu, abang saya tak sedap hati lah tengok ada lembaga perempuan tadi bang, jomlah bang kita masuk highway. Jadi Azlim pun tak payah, dia tak fikir panjang apa semua, dia mencari jalan untuk masuk ke highway. Masa diteruskan perjalanan, Azlim ternampak satu signboard e-board ke highway 13 km lebih kurang macam tu. Jadi Azlim rasa bersyukur, bang kita nak masuk highway dah ni bang, dekat dengan highway 13 km lagi korang. Jadi Azlim cepat-cepat masuk simpang melalui jalan untuk menuju susur ke highway tau. Dia memang dah target, memang dia nak masuk highway secepat mungkin. Dia punya beremang bukan kat tangan dah, bukan dekat bahu, dekat siku, semua-semua dah, memang segala jenis dekat dah, memang dah meremang. Hanya yang melalui akan faham situasi tersebut. Jadi masa mereka masuk dekat simpang yang Kak cakap tadi kan, dah syok kat situ. Ada sedikit rasa selamat tau. Sebenarnya mereka sebenarnya bersendirian, tak ada kereta siapa-siapa pun kat situ, hanya kenderaan mereka sahaja. Korang bayangkanlah, dah lah lampu jalan tak ada, keadaan jalan sunyi, sepi, kawasan jauh daripada penempatan orang. Korang boleh imaginekan tak, sebelum ni dah lalui tengok benda pelik, tiba-tiba pula lalu kawasan suram. Kemudian adalah satu lori yang menghala daripada arah bertentangan lalu depan mereka. Mereka rasa macam, oi, ada orang guna jalan ni, rasa macam selamat lah sikit. Okey lah, rasa okey lah kan. Kita rasa lega tau bila tiba-tiba ada kenderaan lain yang gunakan jalan yang sama. Okey, bila dah rasa lega apa semua, kebetulan korang masa tu ada pula satu kereta Viva macam tu, Pro 2 Viva yang berada di hadapan kereta mereka. So lagi selamat lah mereka rasakan. Kita kalau kita berada sendirian tu, kita rasa macam meremang-remang tu bertambah meremang. Tapi bila kenderaan lain ada kat situ, so kita rasa macam okey lah macam tu, kita follow lah kan. Jadi Azlim pun dia follow je lah, ikut je rentak pada kereta Viva tu, ikut penyikut korang. Rupanya kereta Viva tu bawa 20 km per jam je. Memang slow lah korang. Dah slow macam tu, Azlim rasa macam, bang nak follow lagi ke bang? Lepas tu Abang Fus pun cakap, tak payahlah, kita potong je lah. Lim potong je lah Lim, tak payah tunggu. Lambat ni sampai KL ni kalau dah open macam ni kan. Lepas tu Azlim pun tak payah, dia pun ambil lah langkah untuk potong kereta Viva tu. Bila dia potong kereta Viva tu, Azlim tak pandang dah kereta tu. Yang dia tahu, dia
dia nak fokus pada pemanduan dia nak terus memandu ke depan, nak cari highway. Tapi Abang Fus dia terdetik hati tau, nak tengok dekat cermin sisi tepi dia ni, kiri ni, nak tengok dekat cermin tu kereta Viva tu ada tak lagi dekat belakang. Memang ada lah, kalau kereta Viva memang ada lah kan. Tapi alangkah terkejutnya Abang Fus, masa Abang Fus tengok balik semula kereta Viva tu, sebenarnya kereta Viva tak ada orang, memang dah tak ada daripada pandangan diorang tau. Lepas tu kalau orang drive dekat belakang kan, ada lampu, takkan nak drive tak pakai lampu, agak-agak lah kan. Memang tak ada apa-apa pun kat belakang. Jadi Abang Fus terkejut, tergamam. Kemudian Abang Fus tanya kepada Azlim. Abang Fus tanya, Lim ada nampak tak kereta Viva yang Lim potong tadi? Tak tahulah bang. Lim, cuba tengok dekat cermin sisi tengah, Lim. Cuba tengok. Abang tengok kereta tu dah tak ada, Lim. Lepas tu Azlim pun daripada awalnya dia tak nak ambil tahu. Lepas tu bila dimaklumkan macam tu, Azlim pun tengok balik semula kat belakang. Bila dia tengok melalui cermin tengah tu dekat belakang, memang tak ada kenderaan apa-apa. Azlim pun mula dia bawa steering tu. Mula dia, bang, memang tak ada lah bang. Tak logik lah bang. Kereta Viva tadi bawa 20 km per jam. Takkan bila kita dah potong, kita dah tinggal, takkan tak ada bang. Tak logik bang. Kita ni potong apa sebenarnya bang? Itulah abang nak tanya dengan Lim sebenarnya. Kita ni dah potong kereta Viva ke apa sekarang ni? Sebab abang tengok lepas je Lim potong kereta tu, abang tengok kereta tu memang dah tak ada. Takkanlah kereta tu tiba-tiba menghilang. Makin meremang lah abang rasa ni, Lim. Apa kata kalau Lim bawa cepat sikit kereta ni, cepat lagi bagus kita jumpa highway, cepat lagi bagus, Lim. Mendengar kepada kenyataan Abang Fus ni, jadi Azlim pun memang dia drive, bismillahirrahmanirrahim, memang dia nak keluar, nak pergi ke susu ke highway tau. Tapi kan korang, makin lama dia bergerak, makin tak menemui jalan susul ke highway. Pelik juga diorang. Okey, kalau kita fikir logik akal kan, pada awalnya tadi dia nampak 13 km je nak menuju ke susul masuk highway tau. Tapi keadaannya sekarang ni dah memang terlalu lama diorang mencari jalan tersebut, tak jumpa-jumpa tau. Timbul perasaan pelik pada Azlim ni. Azlim mula merasakan ada sesuatu yang tak kena pada mereka tau. Seolah-olah mereka memang sesat atas asbab tertentu, ataupun mata mereka telah dikaburi dengan pemandangan, maksudnya dia orang tengok signboard tu lain tapi menuju ke lain, macam itulah kan. Jadi mereka meneruskan perjalanan mereka sampailah mereka tiba semula di simpang yang mula-mula mereka masuk tadi. Korang bayangkan, simpang itulah simpang permulaan yang mana mereka menemui jalan. Kononnya Ibok 13 km masuk highway. Mereka ikut simpang tu, memang ikut pada pandu arah tu. Tapi mereka berpusing di tempat yang sama hampir 1 jam setengah. Takkanlah 13 km nak pergi ke highway ambil masa sampai 1 jam setengah. Apa benda semua ni? Jadi setelah mereka menyedari mereka telah tersesat, Azlin mula bertanya kepada Abang Fus, bang, saya rasa ni bang, kita memang betul-betul dah sesat ni bang. Cuba abang ingat balik semula jalan. Sebab setahu saya abang memang dah biasa lalu jalan ni. Jadi Abang Fus jawab, Abang Fus yakin sangat laluan yang kita ambil tu betul. Laluan ni laluan yang memang Abang Fus dah selalu pergi balik kampung. Takkanlah laluan ni salah. Abang Fus yakin laluan tadi memang dah betul. Kalau betul bang, takkan kita duduk kat simpang yang sama bang. Abang, ni simpang yang sama ni bang. Simpang ni kita dah masuk tadi bang. Cuba abang tengok bang. Abang baca signboard bang. Abang tengok balik semula signboard. Sama tak? Sama tak? Lepas tu Abang Fus pun macam terdiam tau. Dia terdiam, dia terfikir. Betul lah laluan ni kan. Lepas tu Azlim tak puas hati. Dia tanya lagi pada Abang Fus, abang, sekarang ni kita nak masuk kiri ke kita nak masuk kanan? Nak masuk kiri ke nak masuk kanan? Duk kiri kanan. Abang Fus bercakap, kita masuk kiri. Kita ikut yang asal, kita masuk kiri. Sebab laluan kiri memang nak ke KL. Jadi Azlim pun ikutlah pergi laluan kiri, memang nak masuk KL. Awalnya memanglah dia tulis
menuju ke KL, Ibok 13 km masuk ke highway. Sebab diorang memang nak cari highway. Memang apa yang diorang tuju tu memang tertulis dekat signboard tau. Tapi bila ambil laluan tu semula, mereka macam melalui perkara yang sama tau. Macam dia repeat benda yang sama, dia pusing tempat yang sama. Jadi Azlim ni dia bagi tahu dekat Abang Fus, abang, saya rasa kawasan ni memang kita dah lalu. Ni memang jalan yang sama. Saya rasa kan kita ni memang dah sesat lah bang. Kita memang betul-betul dah sesat abang. Cuba abang tengok keliling, walaupun keadaan dekat sini memang dah gelap, memang tak nampak apa, kenderaan pun memang kita tak jumpa lagi kenderaan, pelik lah bang. Lepas tu cuba abang tengok pula pada signboard dia bang. Kemudian masa Azlim bagi tahu dia sebenarnya dah tersesat, tiba-tiba pula ada signboard tulis dekat atas tau, dia orang jumpa signboard tu menuju ke Terengganu, Kelantan. So memang diorang masuk jalan yang salah sekali lagi. Kemudian apa lagi Abang Fus cakap, Lim patah balik Lim, kita memang dah masuk jalan salah ni Lim, kita memang dah takkan sampai KL macam ni Lim. Jadi mereka pun baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka patah balik. Kali ni Abang Fus cakap kita sampai semula dekat simpang masuk yang mula-mula tadi, lepas tu kita ambil jalan yang satu lagi, macam tu. Bila sampai dekat simpang tersebut, Azlim ikut apa yang dicadangkan oleh Abang Fus. Kemudian bersyukur sangat-sangat, Alhamdulillah, sebab bila mereka bawa kenderaan tu tak lama pun sebenarnya, sekejap je nak masuk ke highway tu. Apa yang susah sangat nak masuk ke highway tu, tak ambil masa yang lama korang. Tapi yang menjadikan keadaan tu lama, bila mereka berpusing-pusing di tempat yang sama, yang menghairankan pada mereka, pandu arah mereka memang betul. Tambahan pula Abang Fus memang dah biasa lalu kawasan tu, tak ada masalah pun untuk mereka sesat. Tapi kan malangnya bagi mereka, pada kejadian tersebut mereka memang sesat. Selepas Azlim mengambil jalan susuh keluar, dia masuk ke highway. So keadaan memang semakin reda. Alhamdulillah, mereka bersyukur sangat-sangat sebab pada fikiran mereka, dengan penampakan yang mereka lalui, dengan kesesatan yang mereka lalui, mereka memang rasa yakin mereka sebenarnya telah diganggu oleh sesuatu. Okey, meneruskan perjalanan tu, diorang istighfar apa semua. Lepas tu bila sampai ke KL, lagilah diorang rasa macam bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah sangat-sangat dah tak ada gangguan selepas tu. Tapi kan gangguan untuk mereka bukan terhenti setakat itu sahaja, untuk makluman semua. Kerana selepas tu mereka telah diganggu dengan perkara-perkara lain. Jadi sampai je di KL, mereka singgah di Putrajaya. Putrajaya bukan rumah Abang Fus tau. Abang Fus tinggal di Puchong. Untuk sampai ke Puchong, mereka stay dulu dekat Putrajaya. Adalah urusan mereka, ngongek semua. Kemudian mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Puchong, sampai di satu rumah flat yang terletak di Puchong. Masa tu Abang Fus pun kenalkanlah, itulah rumah dia. Azli memang dah tahu pun situ rumah dia. So nak naik ke rumah Abang Fus ni perlu menaiki anak tangga. Anak tangga dia tinggi korang, bukan anak tangga macam cerita-cerita sebelum ni akak cerita. Jadi nak naik anak tangga ni, masa itulah berlaku perkara yang agak misteri juga pada Azlim. Sebab Azlim rasa pelik tau. Masa dia berjalan naik anak tangga tu, dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang melekat pada tapak kasut dia. So dia meneruskan perjalanan panjat anak tangga tu sehingga sampai di hadapan rumah Abang Fus. Bila sampai di hadapan rumah Abang Fus, Azlim pun ingin menanggalkan kasut dia, nak masuk dalam rumah orang, nak tanggal kasut lah kan. So masa nak tanggal kasut tu, dia ambil kesempatan tu untuk tengok pada tapak kasut tu apa yang ada sebenarnya, apa yang melekat. So masa tu dia nampak ada selotip yang melekat pada tapak kasut dia. Tapi selotip tu bukan sebarang selotip tau. Pada selotip tu ada segumpal rambut perempuan. Rambut tu panjang sebenarnya, tapi bila dah digumpal macam segumpal macam tu, melekat pula pada selotip. Jadi dia nampak agak sikit lah macam tu lah kan. Tapi macam pelik kan, tiba-tiba pula terpijak rambut perempuan pula. Mana datang pula rambut perempuan dekat kawasan flat macam tu kan. So malaslah nak fikir lagi, diorang pun dah penat. So
So Azlim pun memang dah penat. Mereka pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, masuk dalam rumah Abang Fus. Bila masuk dalam rumah Abang Fus, mereka rehat-rehat, mandi apa semua, baring-baring kejap apa semua, sehinggalah pukul 12.30 malam di rumah tersebut. Mereka buat keputusan untuk berada di ruang tamu, ruang televisyen macam tu. Lepas tu diorang sembang-sembang, diorang tengok TV sama-sama Abang Fus dengan Azlim. Lepas tu sambil-sambil tu mereka masing-masing pegang handphone masing-masing kan. Alangkah terkejutnya, tengah-tengah diorang sembang galik-galik macam tu kan, tiba-tiba terpelanting satu helmet kanak-kanak ke arah mereka. Tiba-tiba je bam, terpelanting helmet. Apa hal pula? Ribut tak ada, angin tak ada, apa semua tak ada, helmet tiba-tiba pula jatuh dekat tempat diorang. Helmet tu kedudukan dia di pintu depan, jauh daripada kedudukan mereka. Tapi helmet tu dikatakan seolah-olah macam dilempar oleh seseorang sehingga terpelanting di hadapan muka mereka tau. Masa kejadian tu mereka agak terkejut juga, rasa macam astagfirullahaladzim, apa sebenarnya yang berlaku macam tu kan. So bila keadaan dah agak reda sikit, diorang pun teruskan tengok phone, tengok TV apa semua, teruskan juga sembang borak apa semua. Tiba-tiba sekali lagi mereka mengalami situasi yang menyeramkan apabila mereka mendengar bunyi notification. Macam tu lah dalam handphone kan, bila ada notification dia bunyi tenenek macam tu. Bunyi tu bukan daripada telefon diorang tau. Bunyi tu daripada arah bertentangan daripada mereka. Maksudnya bunyi tu berada dari arah belakang, jauh daripada mereka. Dalam rumah tu yang ada cuma Abang Fus dengan Azlim. Phone masing-masing pegang. So telefon siapa sebenarnya yang berbunyi? Notification siapa pula tiba-tiba masuk pula tu dari arah belakang? Lagi meremang lah diorang. Bila keadaan lagi mencemaskan, mulalah mata Azlim ni melilau sana, melilau sini, tengok sana, tengok sini. Sama juga Abang Fus pun sama, mula tak sedar hati tau. Dia tengok sana, dia tengok sini, melilau sana, melilau sini. Masing-masing dah tak boleh nak hadapi perkara tu. Masing-masing dah penat, dah ngantuk semua. Lepas tu Azlim bagi tahu dekat Abang Fus, "Bang, saya rasa nak masuk tidur lah bang, saya dah penat. Lagipun tadi saya dah drive apa semua. Jadi kita dah makan dah semua bang, jomlah kita masuk tidur." Mendengarkan kepada permintaan daripada Azlim, Abang Fus cakap, Abang Fus pun bagi tahu, "Jomlah kita masuk tidur." Kita pun masing-masing memang dah penat kan. So masing-masing masuklah bilik masing-masing. Bila masing-masing masuk bilik mereka, macam biasa mereka tidur alhamdulillah lena sehingga pukul 4.30 pagi. Pada masa tu Abang Fus tiba-tiba menjerit memanggil nama Azlim. "Lim, bangun Lim, bangun." Dia memanggil nama Azlim daripada bilik sebelah dia. "Lim, datang sini jap. Lim, datang sini jap. Datang bilik abang." Macam tu lah kan. Sudah dalam keadaan kelang kabut macam tu, Azlim tak dengar sebenarnya. Azlim memang tengah tidur lena, memang tak sedar apa, dia dah penat sangat. Lepas tu Abang Fus terus pergi bergegas ke bilik Azlim, bilik pertama. Dia pergi kejutkan Azlim. Lim, bangun Lim. Lim, bangun Lim." Jadi Azlim dalam keadaan mamai, "Apa bang? Abang nak apa bang? Abang nak apa?" Macam tu kan, tepuk-tepuk muka Azlim. "Lim, bangun Lim. Lim, cuba tengok kat bilik abang Lim. Mainlah tengok kat bilik abang." Jadi Azlim pun dia bangun, dia pergi ke bilik Abang Fus, dia tengok dekat bilik Abang Fus. Masa tu dalam keadaan mamai berubah menjadi terkejut. Sebab apa tahu? Sebab helmet yang terpelanting tadi dah pun berada dalam bilik tu bersebelahan dengan katil Abang Fus. Keadaan helmet masa tu dalam keadaan berpusing. Helmet yang berpusing. Cuba kita imaginekan kalau helmet yang jatuh ataupun yang bergolek takkan berpusing. Seolah-olah macam telah dipusingkan oleh seseorang. Memang saja je nak pusing kat situ. Siapa yang nak pusing helmet tiba-tiba dekat situ? Jadi mereka rasa makin seram, makin meremang. Kemudian Azlim cakap dekat Abang Fus, "Bang, kita memang tak boleh tidur dalam bilik ni bang. Apa kata kalau kita berkampung dekat ruang tamu? Kita sama-sama je tidur kat ruang tamu." Mendengar pada cadangan Azlim, Abang Fus cepat-cepat capai selimut, capai bantal dia, apa yang boleh dicapai, dia bawa, dia keluar pergi ruang
tamu. Lepas tu Azlim nak masuk semula ke bilik dia. Dia nak ambil lah selimut, bantal apa semua, nak bawa keluar kan. Masa Azlim masuk bilik dia, Azlim ternampak satu susuk tubuh korang. Susuk tubuh tu sama sebiji macam apa yang dinampak dekat jambatan tadi tau. Dia nampak perempuan berdiri tegak betul-betul dekat kepala katil tu, sebelah lah kan kepala katil tu. Lepas tu perempuan tu berkeadaan yang sangat menakutkan, memandang terus. Kali nampak muka, memang muka gegel, muka tak ada berulat apa semua-semua, tak ada. Tapi muka yang menyeramkan tu, muka yang merenung ke arah Azlim. Azlim belum lagi masuk bilik dia, baru dekat pintu bilik tiba-tiba nampak pula susuk tubuh macam tu, dengan rambutnya menggebang sampai ke bawah ke lantai segala, dengan baju dia pakai sama juga, putih macam nak kelabu-kelabu macam tu, bercampur dengan hitam. Lepas tu ya Allah Azlim, ya Allah bang, macam tu kan. Lepas tu Azlim pun terus tutup pintu, dia terus keluar pergi ke ruang tamu. Dia bagi tahu dekat Abang Fus dia nampak perkara tu. Jadi mereka sama-sama lah duduk kat situ. Abang Fus sampai pada remote TV, terus dia ambil remote TV, dia buka bahagian mengaji. Ada bahagian mengaji. Ditulisnya macam tu lah, buka mengaji dekat TV. Macam tu. Jadi orang mengaji tu dia buka memang sampai pagi. Sampai ke subuh. Bila azan subuh berkumandang, cepat-cepat Abang Fus pergi ambil wuduk, mandi dulu lah kan. Ambil wuduk semua, bersihkan diri. Lepas tu Abang Fus pun menunaikan solat subuh bersama dengan Azlim. Selesai tunaikan solat subuh, Azlim pergi, dia nak sambung tidur sebab dia memang penat dengan kejadian demi kejadian yang mereka lalui tau. Tapi Abang Fus dia tak nak tinggal dekat sejadah dia. Dia nak stay kat situ sebab Abang Fus dia nak mengaji, dia nak berzikir, selawat ke atas Nabi, semua dia buat semua sebab dia nak duduk dalam keadaan yang selesa. Maksudnya dia macam nak menghindarkan dirilah daripada penampakan macam tu dalam rumah dia tau. Jadi masa Abang Fus tengah berzikir apa semua tu, mengaji semua tu, korang bayangkanlah dalam keadaan macam tu Azlim still nampak tau berdekatan dengan tandas di bahagian belakang rumah Abang Fus ni. Sebab rumah Abang Fus ni bahagian belakang dia ada satu bilik tau. Nak pergi ke bilik tu dia ada selekoh. Lepas tu dekat selekoh dia ada satu tandas tau. Dekat tandas tu lah berdirinya penampakan tu. Susuk tubuh perempuan tu memang berdiri tercegat dekat situ. Sementara Abang Fus memang dia mengaji apa semua lagi dalam bilik salah satu bilik kat situ. Lepas tu Azlim terus fokus kepada apa yang dia nampak dan dia tengok memang perempuan tu stay juga kat situ. Lepas tu Azlim pun pergi kat tempat Abang Fus solat tu, dia stay dekat situ sampailah dah pagi, dah cerah tanah apa semua, barulah penampakan tu memang hilang macam tu. Jadi akak pun bertanya kepada Azlim, adakah penampakan tu stay ada dekat rumah tu ataupun hilang macam tu, ataupun apa yang mereka lakukan supaya boleh menghadapi penampakan tu. Jadi Azlim jawab, kak, dia nampak perkara tu sekejap ada, sekejap tak ada, lepas tu sekejap menghilang macam tu, sehinggalah Azlim balik semula ke Kelantan sebab dia orang Kelantan. Sampai kat Kelantan dia kata dia diganggu sekali lagi. Masa tu dekat bilik dia tiba-tiba je ada sesuatu yang bermain dengan pintu bilik dia tau. Buka katuk pintu bilik dia apa semua. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan daripada ahli keluarga Azlim ni, mak ayah dia apa semua, keadaan tersebut dapat ditangani. Jadi syukur Alhamdulillah. Azlim kata selepas tu memang dah perlahan penampakan tu memang menghilang. Sama juga macam Abang Fus. Abang Fus pun mengamalkan untuk bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah. Lepas tu Abang Fus istighfar, berzikir banyak-banyak kat situ. Alhamdulillah penampakan tu semakin hari semakin menghilang. Setakat itu saja perkongsian daripada Azlim untuk kita pada kali ini. Alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik. Jadi korang apa yang ingin disampaikan dekat sini, bahawasanya di dalam rumah kita ni kita imarahkanlah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sama ada kita baca sendiri itu lebih baik ataupun kita perdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran.
Setakat ini sahaja perkongsian daripada akak. Apa yang baik sama-sama kita jadikan tauladan, apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Terima kasih korang sebab sudi dengar sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Azlim. Alangkah terkejutnya apabila akak susuk tubuh tu berpakaian mereka sebenarnya bersendirian. Apa nama? Lepas tu Azlim. Selepas mereka mengambil jalan susuh pukul tak Azlim. Dia rasa macam berat tapak katut. Mulalah mata Azlim. Okey. Azlim. Dia tulis macam tu lah dekat remote TV, dekat TV dia tulis okey. Ialah perjalanan dia masa dia bertolak. Macam mana soalan semula bang? Alah, dah cantik dah tadi. Semula Kalau korang nak tahu terus je. Saya akan potong ya. Kalau korang nak tahu, jom terus ya. saya tak ingat kat mana tadi. Tak apa, awak sambung je. Kalau korang nak tahu, terus je sambung ya. Bukan semula lah. Tercantik dah tadi tu. Kalau korang nak tahu, sambung je. Mereka meneruskan juga perjalanan sehinggalah tiba-tiba semasa mereka memandang ke arah Rory, mereka ternampak sebuah, sebetul lah kan sebuah? Mereka ternampak sebuah Proton Viva yang berada Pro 2 Viva. Okey. Punyalah perlahan sehingga menguji kesabaran Azlim. Sehingga menguji kesabaran Azlim. Okey. Sehingga menguji kesabaran Azlim.